Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar malam ni dah hari ke-15 Ramadan, separuh dah kita puasa dalam Ramadan kali ini. InsyaAllah saya akan sambung lagi hati-hati menjaga hati yang ke-15 dengan sambung bahagian penyakit hati pula. InsyaAllah sebelum kita teruskan, kita mulakan dengan Kitab Al-Fatihah. Sambil kita niatkan semoga segala ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya sama-sama. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti yang saya kongsikan sebelum ini, saya cerita about 3 jenis hati kan. Iaitu qalbun salim, hati yang sihat. Yang kedua apa? Qalbun marid, hati yang sakit. Dan ketiga ialah hati yang mati, iaitu qalbun mayit. Dan penting juga untuk kita periksa diri kita, apakah kita punya penyakit hati. Penyakit hati yang perlu diawasi, yang perlu diubati. So supaya kita tak tersesat dengan segala bisikan syaitan, sehingga kita benarkan syaitan tu ambil hati kita dah. Ambil hati kita dan dia suka hati masuk hati kita sampaikan dia jadikan hati kita ni tempat tinggal dia. Jadi kita kena ingat hati yang berpenyakit ni adalah akibat daripada kegagalan kita untuk kekalkan sifat takwa tu. Kita fail, kita gagal dalam nak timbulkan sifat takwa tu dan kita lebih cenderung kepada kelalaian, kemaksiatan, akibat pengaruh sifat nafsu tu. Kalau dalam mita jiwa kita tu kan dikuasai oleh bahagian negatif saja, iaitu zona nafsu. So adalah penting untuk kita tahu dan sedar jika adanya penyakit hati ini. Kalau kita tahu kita ada penyakit hati ini, so kita dapat mengelakkan dari memiliki hati yang sakit dan supaya kita dapat membersihkannya sebelum yang melarat menjadi hati yang mati. So, kalau menurut Ustaz Agim, penyakit hati ni adalah dia buat macam Agim ni biasanya dia suka buat macam ada akronim tau. So dia kata tengil. T-E-N-G-I-L. Tengil. Okey, tengil ni adalah singkatan bagi T. T tu apa? Takbur, sombong. Ni bahagian dalam bahasa Indonesia lah. Ni saya suka ambil pada Ustaz Agim. Tengil ni T adalah takbur, iaitu sombong. E apa? E adalah egois. Egois, penting diri. N kalau dalam bahasa Indonesia ni dia panggil norak. Saya tanyalah orang Indonesia macam bahasa dalaman sikit kan. Dia norak ni macam orang suka berlebihan, menunjuk-nunjuk. Kalau G pula adalah galak, iaitu garang. I adalah iri ataupun dengki. Dan L pula adalah licik atau pandai menipu. Hari ini insya-Allah saya akan hari seterusnya saya akan cerita apa itu tengil, T-E-N-G-I-L. Tapi hari ini saya fokus pada penyakit hati yang mula ni T, iaitu takbur, sombong. Allah SWT sebenarnya tak suka orang yang ada dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar jarum. Dua ciri orang yang sombong ni apa dia? Orang yang suka mendustakan kebenaran dan suka memandang rendah terhadap orang lain. So orang yang sombong ni sebenarnya tak suka pada agama, dia suka pada majlis ilmu. Dia sebenarnya tak suka pada majlis ilmu, dia tak suka pada agama, tak suka dengar ceramah agama. Kenapa? Kerana mereka tak suka kepada kebenaran sebenarnya. Itulah kalau daripada Ustaz Agim ni yang dimasukkan dengan sombong ni. So kalau ada majlis ilmu atau ceramah agama, dia cepat betul bisikan setan ni dalam hati dia buatkan dia tak mau hadir. Dia tak mau mendengar ataupun dia akan come out dengan pelbagai alasan lah. Tak baguslah ceramah tu, tak betul lah ustaz tu, tak best lah ustaz ni, alah gitu itu. Adalah benda tu, ada saja alasan yang dia bagi sebab dia tak nak hadir ataupun dengar majlis ilmu tu. So dia akan come out dengan, dia akan ada pelbagai alasan untuk buatkan dia tak nak hadir ataupun dengar majlis ilmu tu kan. Bisikan hati dia tu memang buatkan dia tak mau semua ni. So orang macam ni kan, satu lagi dia tak suka diberi nasihat, apalagi terima teguran untuk diperbetulkan. Kerana orang yang sombong ni dia dia berpegang pada dia betul, orang lain tu salah. Kan saya pernah
discuss tu kan, pernah berkongsi macam mana dalam kita Mita Jiwa tu, yang pertama tu macam kita nak postingkan diri kita macam apa yang partner saja. Kita mulakan latih diri kita dengan cakap dengan kita, okey, aku salah, orang betul. Tapi orang macam ni, orang sombong ni, dia sentiasa rasa dia yang betul, orang lain salah. So, sebenarnya apa yang kita hendak sombongkan? Kita ni dihargai oleh orang bukan kerana kita ni hebat, tetapi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala yang menutupi aib kita, yang menutupi kekurangan kita, yang menutupi dosa kita, yang menutupi semua masa lalu kita. Jadi apa yang kita nak sombongkan? Kita harus ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat, Maha mengetahui. Jadi kita jangan sombong kerana ibu bapa kita, kalau ada suami kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita tak tahu apa aib kita, apa kekurangan kita, apa dosa kita, apa masa lalu kita. Semua ni Allah dah tutup semua untuk kita kan. Jadi kenapa kita nak sombong dengan kehebatan kita? Kita kena tahu, kita satu lagi, kita tak seharusnya memandang rendah orang lain. Pelekehkan orang lain, nampak orang tu kita pelekehkan, nampak orang ni kita pelekehkan. Tak kira lah kalau even dengan pasangan kita ke, anak kita ke, kerja bawahan kita ke, orang lebih muda pada kita ke, yang kurang kaya ataupun siapa saja pun dah. Jangan sesekali kita pandang rendah terhadap mereka. So, bila kita terasa diri ni lebih berkuasa, sebagai contoh lah, kalau kat rumah tu si suami tak ada isteri ataupun tak ada anak-anak dia, ataupun kat tempat kerja, bos dengan pekerja bawahan dia kan. So kita jangan sampai kita cenderung untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang sampai merendahkan mereka. Macam kita kalau tengah marah tu, apalah kau ni buat ni tak betul, itu pun tak tahu, lembab, buat benda kecil pun tak pandai-pandai. Semua kita, kalau kita merendahkan dia orang, kita meremehkan dia orang, Allahu Akbar, itu menunjukkan kita ada penyakit hati lah. Kita tak sedar tu. Padahal ketahuilah, kalau tiada orang, kita sebenarnya kan, orang merendah hati ni, kita kena ingat, orang merendah hati ni Allah SWT mengangkat darjatnya. Jadi cara supaya kita merendah hati adalah kita yakin dengan kelebihan apa yang kita ada semua ni adalah kurniaan Allah SWT. Kita latih diri kita untuk tawaduk, untuk apa? Untuk yakin bahawa apa yang kita ada ni, kita tak hebat. Apa yang kita ada semua ni adalah Allah yang bagi kan. Semua kurniaan Allah. Orang yang sombong ni sebenarnya dia satu lagi, orang yang sombong ni paling tak mudah untuk dia menyatakan maaf. Paling tak mudah untuk dia minta izin. Paling tak mudah untuk dia minta tolong. Dan satu lagi, paling tak mudah dia berterima kasih. Ini yang Ustaz Agim cakap, 2M dan 2T. Apa tu 2M? Maaf dan minta izin. Apa 2T? Tolong dan terima kasih. Orang yang sombong ni memang tak mudah minta maaf, tak mudah minta izin, dan tak mudah minta tolong, dan tak mudah terima kasih. Tak kira lah kat siapa-siapa pun, benda dia memang payah dia nak buat. Pada anak dia ke, pada isteri dia ke, pada siapa pun lah. Pada orang muda lagi, apa lagi pada orang boleh muda, pada dia anak buah ke, pekerja-pekerja dia ke. So cara penyelesaian untuk kita latih diri kita agar tidak sombong adalah untuk kita teruskan, kita didik diri kita dengan ilmu macam mana nak jadi tawaduk. Kita latih diri untuk menjadi tawaduk, dan membiasakan diri untuk selalu berkata apa? 2M dan 2T ni lah. Kita latih diri kita untuk sebab apa? Selalu minta maaf, selalu minta izin, selalu minta tolong, selalu terima kasih. Biasakan diri, ringankan mulut. Minta maaf, minta maaf. Tak salah, tak kira siapa-siapa pun. Walaupun orang tu siapa paling bawah pun, kita pun, anak kita pun, kita mintalah, minta maaf. Minta izin, ringankan mulut. Minta maaf, minta izin. Apa-apa sikit minta tolong. Itu lagi, terima kasih. Inilah paling, satu terima kasih ni satu pada kunci syukur. Bila kita yakin dengan Allah, bila kita menunjukkan syukur kita pada Allah adalah kita terima kasih pada siapa yang beri jalan dia. Latih diri kita untuk biasakan diri untuk berkata 2M ni. Minta maaf, minta izin, tolong, terima kasih. Ini bukan saja untuk melatih diri kita tak jadi sombong, malah kita boleh jadi contoh terbaik dan didikan dan menjadi satu didikan kepada orang lain. Sebenarnya tak ada rugi pun kita menunjukkan hal yang baik ni dengan minta izin bila berdepan anak atau orang bawahan. Sebagai contoh, minta tumpah lalu kan. Nak lalu kita minta tumpah lalu. Macam kalau kita tengok macam zaman dulu kan, macam mana kita tunduk orang dulu ajak kita, mamak kita ajak,
Jalan depan kita tunduk, minta ni, ambil sesuatu kita minta kebenaran dulu. Tak kira lah dengan anak kita pun, kalau barang anak ni kita tanya, "Dek, boleh ayah ambil?" Minta izin. Tak kira lah walaupun siapa pun dia kan, minta izin. Ringankan mulut. So bila hendak menyuruh sesuatu pun dimulakan dengan maaf. Tolong ambilkan, macam minta ke anak kan. Abang, minta maaf, tolong ambilkan untuk ayah ni. Tolong buatkan ni. Dan jangan lupa kita tutupi dengan ucapan terima kasih. Dah dapat benda tu, alhamdulillah, terima kasih abang, terima kasih adik. So kita amalkanlah tu. InsyaAllah bila kita buat benda ni kan, kita amalkan, perasaan kita bila kita amalkan ni, ya Allah, yang bercakap pun rasa seronok, yang melihat pun rasa seronok, yang mendengar pun rasa seronok, yang disuruh pun akan rasa seronok. Cuba kalau kita suruh dengan kata-kata kasar, kita macam apa, macam kita pandang ni lah, kita macam tak, macam orang sombong kan. Oi, mai sini, jom ambilkan barang tu cepat. Tu cepatlah kan. Dengan kasar, dengan kita yang marah kan. So yang bercakap pastinya kita ni rasa tak seronok pasal kita ada negatif. Apatah lagi orang mendengar dan orang yang disuruh tu. Tu anak kita kadang bila suruh pun muka com je kan. Muka masam je. Sebab kita suruh pun dengan perkataan, dengan apa, kata-kata, dengan nada yang tak best. Sama juga macam ada yang direzekikan ada maid dekat rumah kan. Ada orang bantu di rumah. Berhati-hatilah, jangan sampai anak kita jadi kurang sopan akibat mereka belajar dari cara kita menyuruh maid kita yang penuh dengan kesombongan. Kadang kita tengok kenapa anak kita jadi tu, sebab dia nampak daripada kita. Dia belajar daripada kita. Macam mana kita suruh maid kita tu kan dengan sombong, dengan kasar. Macam itulah anak kita belajar. So, kita sedarlah pembantu tu juga adalah satu kurniaan Allah. Dia pun makhluk Allah. Kenapa tak kita mudahkan kerja dia, meringankan kerja-kerja dia, dengan menggunakan ayat-ayat yang baik. Kita layan dia makhluk, kita sayang semua makhluk kan. Allah dah Rasulullah SAW pun dah ajar macam mana kita deal dengan semua orang. Tak kira siapa-siapa pun, kita menyantuni mereka kan. So jangan sekali kita sombong. Ingat, kita latih diri untuk menjadi tawaduk. Kita perlu tunjukkan kesopanan kita. Latih diri jadi tawaduk. Kita latih yang 2M 2T tu. Selalu minta maaf, selalu minta izin, selalu minta tolong, selalu apa lagi, terima kasih. InsyaAllah supaya kita dapat latih diri kita menjadi yang lebih baik, dan akan menjadi lebih aman dan bebaskan diri kita dari penyakit hati, daripada kesombongan ni. InsyaAllah. Terima kasih pada yang bersama. Semoga kalian semua dikurniakan dan dipermudahkan bertemu dengan Lailatul Qadarnya, sentiasa dilindungi Allah, dirahmati Allah, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang bertakwa, dikurniakan taufik hidayahnya, sentiasa buat baik dan sentiasa bersyukur supaya kita dapat latih diri kita menjadi seorang tawaduk, jauhkan diri daripada menjadi orang yang sombong. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.